Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita, program yang memaparkan kisah dan pengumpulan berita warga kerja Esrawani untuk kami paparkan kepada anda. Dan kita bermaklum sejak beberapa bulan yang lalu warga Malaysia ini gembira dengan kebenaran kelonggaran yang diberikan, peralihan fasa-fasa dalam pelan pemulihan negara, tetapi dalam masa sama waktu kebebasan atau kelonggaran itu diberikan, kita juga diapit dengan rasa berbelah bahagi melihat kepada keadaan cuaca ketika ini yang tidak menentu. Mungkin bagi sesetengah mereka yang tinggal di kawasan, mungkin di Lembah Kelang atau di beberapa kawasan lain, hujan itu sekadar membasahi bumi. Tetapi bagi penduduk di Yan Kedah, hujan itu bukan sekadar hujan, kerana hujan yang turun begitu lebat sehingga mengakibatkan banjir kilat yang merosakkan lebih 160 buah rumah di kampung di daerah Yan. Dan ini pastinya memberikan cabaran, terutama sekali apabila ketika kita sedang dalam fasa pemulihan ini cuba bangkit kembali dari sudut ekonomi, perniagaan, aktiviti sudah kembali kepada hampir normal untuk menjana kembali atau memulakan kembali kehidupan seperti sebelum pandemik. Dan bencana ini menyukarkan lagi usaha tersebut. Dan untuk itu saya nak membincangkan mengenai kejadian banjir kilat dan juga kepala air di Yan Kedah ini yang menjejaskan ramai pihak atau banyak penduduk, terutama sekali bagi pengusaha perniagaan. Dan saya nak bersama dengan Wakil Esrawani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang, yang ada menemu bual pengusaha inap desa ini. Ini pasti satu waktu yang cukup sukar, Hadi, bagi mereka, kerana ialah sudah boleh beroperasi setelah lama ataupun melalui episod buka dan tutup sektor ini. Bila sudah boleh beroperasi, bencana seperti ini pula berlaku. Bagaimana, Hadi, pengusaha chalet ini dapat kembali semula survive untuk meneruskan perniagaan? Okey, terima kasih Hakim di studio. Sebenarnya hari ini kami ditugaskan untuk meninjau situasi terkini apa yang berlaku di daerah Yan, terutamanya susulan kejadian hujan lebat serta banjir kilat yang berlaku sejak petang semalam. Dan hari ini sepanjang hari cuaca agak baik, redup dari awal pagi sehingga ke petang ini, dan sudah semestinya bercakap mengenai kesan kepada kumpulan pengusaha inap desa di beberapa kawasan peranginan di daerah Yan ini, di Seri Perigi, di Titi Hayun dan juga di Batu Hampas, dan semestinya mereka amat terkesan memandangkan ada tadi saya menemu bual salah seorang pengusaha inap desa. Beliau baru memulakan perniagaan sekitar hujung tahun 2019. Namun apabila memuka sekitar 1 ke 2 bulan, terpaksa menutup semula perniagaan susulan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan pada pertengahan Mac tahun 2020. Namun kebenaran itu sekali lagi diberikan untuk membuka semula inap desa mereka pada penghujung tahun 2020. Namun baru saja mula bertapak, mereka terpaksa menutup semula selepas Malaysia sekali lagi dikenakan beberapa negeri dikenakan perintah kawalan pergerakan termasuk di Kedah, dan memaksa kumpulan-kumpulan pengusaha inap desa ini menutup kembali operasi syariah mereka. Namun lebih memenatkan mereka, lelah hasil titik peluh mereka terpaksa ditanggung susulan kejadian kepala air yang berlaku pada pertengahan bulan Ogos yang lalu, yang mana meranapkan hampir 90% kawasan ataupun kemudahan di kawasan chalet ataupun inap desa berkenaan. Dan sudah pastinya mereka mengambil ataupun mengeluarkan modal sebanyak RM80,000, modal sendiri sekitar RM80,000 bagi tujuan untuk mendalamkan kawasan sungai yang dilihat semakin luas, bagi mendalamkan kawasan sungai di tepi chalet berkenaan ataupun inap desa berkenaan, selain membina kawasan benteng dan juga projek penambahbaikan serta mendalamkan ataupun membersihkan kawasan kolam renang yang ada di dalam kawasan inap desa berkenaan. Dan sudah semestinya wang itu akhirnya seperti terkubur ataupun tidak mempunyai apa-apa makna, hilang begitu saja selepas semalam kejadian hujan lebat yang berlaku. Seluruh kawasan chalet itu ataupun inap desa itu kembali dilimpahi air, dan kolam yang baru saja siap dibersihkan sejak 3 hari lalu terpaksa kini terkambus sepenuhnya dengan batu dan juga pasir dari sungai yang mengalir daripada kawasan kaki Gunung Jerat ataupun lebih tepat air terjun di kawasan Titi Hayun itu sendiri. Dan apa yang mereka harapkan adalah
pihak yang berwajib sewajarnya datang segera secepat mungkin bagi tujuan mendalamkan sungai di kawasan itu, manakala ianya apabila sungai itu didalamkan di kawasan tengah, di kawasan atas tidak berbuat apa-apa, air itu tetap masih mengalir dengan laju dan terpaksa melalui beberapa kawasan, terutama inap desa yang terletak di kawasan sekitar kaki Gunung Jerai yang melalui kawasan Perainan Titi Hayun itu sendiri. Dan jika kita boleh dengarkan apa yang dikatakan oleh pengusaha syariah itu, iaitu Akak Siti Hajar. Nothing loss, semua sekarang ni dia panggil total loss lah. Daripada awal hari tu kita orang memang abad tilam, katil, semua dapur pun semua habis. Okey, tembok pun semua jatuh. Tapi lepas kita buat ni jadi baliklah. Maksudnya tembok hak baru buat yang dalam masa seminggu ni hilang. Yang mana kita orang kolam ni ni yang sebelum ni memang kita dah cuci penuh. Maksudnya sampah ni kolam ni 4 kaki penuh, kita orang dah cuci. Lepas tu jadi baliklah. Ni lagi 4 kaki nak kena buat ni. Okey. Dia bukan kolam ni saja. Kita ada 4 biji kolam lagi kat sana. Kita orang memang struggle lah. Sebab kita orang tak ada NGO nak main tolong ke. Kita orang tak ada kita orang harap tampak orang. Siapa nak lah. Yang nak kena angkut benda ni tak boleh pakai backhoe. Sebab dia benda ni konkrit, takut pecah. Kita orang cuba jimat kos, buat manual. 4 kaki punya dengan kedalaman kolej. Apa hal yang lagi buat beras tu? Baru minggu lepas kita orang dah turun ayang apa semua. Dah elok balik dah. Dengan harapan kita orang bulan 12 boleh start. Kita ni dah lama dah tak berniaga. Suffer nak bayar gaji pun. Kita dah 2 tahun ni dengan tak ada income apa. Kita try survive. Dengan dah kita belanja balik hak yang 80,000 ni, then nothing, tak boleh start lagi. Saya pun tak tahu nak jatuh terterak ke lemah pun tak tahu dah sekarang ni. Dengan nampak batu macam ni, benda ni lagi teruk. Okey, dan itu tadi antara sedikit luahan, dan sekali lagi apa yang saya nak tekankan di sini, mereka mengharapkan bukan saja akak itu saja, malah penduduk-penduduk di kawasan sekitar mengharapkan dana ataupun apa saja wang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dapat disegerakan, terutama dalam proses-proses mendalamkan kawasan sungai di kawasan Titi Hayun, Batu Hampar dan juga Seri Pergi itu sendiri, dapat dibuat proses penambahbaikan terutama jalan-jalan dan juga jambatan agar dapat ditinggikan sedikit daripada aliran biasa ini ketika ini, dan sudah pastinya beberapa masalah lain dapat diselesaikan dalam kadar segera agar perkara sebegini ini tidak berlaku lagi, manakala ianya memang akan memberi kesan yang teruk. Manakala Yan ini merupakan salah satu kawasan pelancongan utama di Kedah yang terdapat banyak air terjun yang cantik, yang mana di Seri Pergi, di Titi Hayun dan juga di Batu Hampar. Jika hari-hari biasa sebelum ini, sebelum kes COVID meningkat dan sebagainya, ini memang kawasan tumpuan orang ramai, termasuk di tempat saya berada ketika ini di Pantai Buni. Namun sejak kejadian itu, sektor pelancongan di Yan sudah pastinya terkesan dengan teruk, dan seperti yang saya katakan tadi, mereka bercadang, kebanyakan pengusaha celik ini bercadang untuk membuka semula perniagaan pada awal bulan 12, namun kejadian yang berlaku semalam telah meranapkan impian dan juga cita-cita mereka yang terpendam sejak sekian lama. Ya, Hadi, pastinya kita sangat bersimpati dengan apa yang menimpa Siti Hajar ini, pengusaha inap desa. Apabila mereka cuba bangkit, perancangan kedua mereka juga diuji sekali lagi dengan bencana alam ini. Tetapi kita ketepikan dahulu soal perancangan jangka sederhana atau jangka panjang bagi memastikan perkara ini tidak berulang. Bagaimana, adakah pengusaha inap desa seperti Kak Siti Hajar ini mempunyai kekuatan ataupun bantuan untuk mereka kembali memulakan perniagaan? Sebab daripada apa yang disebutkan tadi, bencana itu telah dianggap meranapkan ataupun mengakibatkan total loss, keadaan kerugian musnah terus, dan ini nak bangkit kembali pastinya sukar. Jadi adakah Kak Siti Hajar ini mempunyai ruang ataupun sokongan yang mencukupi untuk bangkit kembali memulakan perniagaan?
Okey, sebenarnya tadi saya ada bertanyakan Kak Siti Hajar ini sendiri bagaimana beliau nak bangkit selepas ini. Beliau kata perkara utama yang dia nak adalah pihak berwajib pergi meletakkan sebuah jentera pengorek tanah di kawasan sungai itu sendiri bagi mendalamkan sungai itu sebelum apa-apa perkara lain dibincangkan dengan beliau. Ini bermaksud bahawa beliau mahukan kerja-kerja pendalaman sungai di kawasan Titi Hayong itu sendiri disegerakan secepat mungkin. Beliau menganggap sebelum ini beliau telah melakukan aduan kepada banyak pihak, menyampaikan aduan kepada banyak pihak. Sungai itu masih lagi cetek dan air masih melalui kawasan tempat inap desanya. Tetapi beliau cakap sekali ketuk sekali baru nak bergerak. Sekali ketuk sekali baru nak bergerak, itu yang disampaikan beliau, dan sudah pastinya tugas-tugas pembersihan ini tidak dilakukan oleh orang luar. Manakala orang menganggap ahli-ahli perniagaan ini berduit dan sebagainya. Beliau berkata ini terpaksa dilakukan oleh 4 orang pekerjanya yang secara sukarela membantu membersihkan kawasan-kawasan inap desa itu bagi memastikan mereka dapat bangkit walaupun tidak secara drastik, tapi dapat bangkit secara perlahan-lahan agar kemelut yang mereka hadapi selepas jatuh buat kali kedua ini dapat diatasi, bukan sahaja dalam tempoh yang terdekat, malah dapat diatasi segera bagi memungkinkan mereka dapat menjana semula ekonomi yang mereka terjejas sejak awal berlakunya pandemik COVID-19 ini sendiri, Hakim. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Israwani Kedah, berkongsi cerita dugaan pengusaha inap desa yang terkesan akibat kejadian banjir, kilat dan juga kepala air di Yan Kedah itu. Pastinya apa yang disebutkan oleh Kak Siti Hajar itu perlu diberikan perhatian dan tindakan segera oleh pihak berkenaan bagi memastikan kejadian ini tidak berulang. Terima kasih Hadi sekali lagi berkongsi cerita. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.